Keindahan daya cipta dalam mensejahterakan negara agar gagasan membangun Malaysia Madani menjadi wadah utama dan berkesan dalam membina Malaysia yang cemerlang. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa, permudahkan semua urusan kerajaan. Restuilah segala usaha dan perkhidmatan yang kami lakukan. Hiasilah kehidupan kami ini dengan mulia, akhlak yang terpuji, saling hormat menghormati yang tinggi, sedia bertoleransi, berhikmah dalam berbicara dan bersabar menghadapi apa jua cabaran. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Zal Jalali wal Ikram, jauhilah negara kami daripada berlaku apa jua bencana. Lahirkanlah dalam hati mangsa-mangsa banjir dengan sifat redha dan sabar. Permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Hanya asalnya Engkaulah Tuhan yang dapat memberi perlindungan dan bantuan. Allahumma ja'al baladana hadha kama tazkuru fi kitabik baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. TPM Datuk Seri Fadillah, Menteri, Tan Sri KSN dan rakan-rakan yang semuliakan. Hari ini saya tengok semua tak pakai tie pula. Dia kita bagi kelonggaran. Ada yang tanya saya, terutama KPPA baru lah, dia tak mau silap. Dia tanya macam mana pakai, tak pakai circular, kita pakai, saya kata pakai pun tak apa, tak pakai pun tak apa. Jadi akhirnya dia tak pakai. Baik, saya ambil kesempatan ini ucap tahniah kepada Peguam Negara yang diminta meneruskan tugas beliau sebagai Peguam Negara, Datuk Zul sebagai KPPA yang baru, dan juga Datuk Johan di KSP. Dan doakan kata Allah SWT, mudah-mudahan mereka dapat bantu mantapkan lagi tugas kita, menyempurnakan tanggungjawab dan mengangkat martabat pejabat awam lebih baik daripada sekarang. Orang tanya mengapa kita bicarakan tanggungjawab untuk memperbaiki. Jadi saya tegaskan dalam perjumpaan-perjumpaan lalu, sebagai seorang Muslim atau manusia, dia sentiasa mesti itqan fil amal, itu kecemerlangan dalam tindakan. Itu dalam rumusan hadis Muhammad SAW. Maknanya tidak ada gerakan melainkan untuk membawa kecemerlangan dalam amalan kita. Itqan fil amal. Kemudian walaupun kita sekarang ni hanya sedar tentang kecemerlangan itu kerana strive for excellence oleh Peter Drucker dan manajemen guru yang lain. Dan dalam konteks itu juga excellence atau itqan dalam konteks Islam itu sebenarnya lebih mencakupi. Sebab itu saya guna istilah madani, kerana dia lebih mencakupi. Dia ada nilai kerohanian, akhlak, nilai selain daripada kepantasan, kecekapan dalam urusan tindakan pentadbiran dan duniawi. Jadi lebih mencakupi. Dan ini malahkan dalam kehidupan, dalam pendidikan pun teras dalam hadis Muhammad SAW itu adalah addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Dia penyempurnaan ilmu itu dalam penyempurnaan adab. Mohon kepada Allah Ta'ala, perbaikilah adab kami. Akhlak, dalam kata pembinaan tamadun dalam konteks madani. Tak apalah ada orang-orang yang bangkang, dia kata tak ada Islam dalam tu. Tak apalah, itu dalam masyarakat kita ni dia beri ruang untuk orang memberikan pandangan berbeza, dan mungkin ada kebaikan untuk kita memperbaiki usaha kita.
Perkara kedua ialah tentang banjir. Saya semalam ke Johor. Saya perhatikan jentera kita di peringkat persekutuan dan negeri itu, kepantasan dia bertindak itu jauh lebih baik. Terima kasih kerana TPM Datuk Seri Zahid turun segera. Dan Azmi Zam beri laporan harian dan bukan saja menteri-menteri turun, tapi saya lihat tindakan penjawat awam itu, dan saya sempat juga dengan pegawai daerah bersama Menteri Besar dan Ketua Polis dan lain-lain. Saya syukurlah kepada Allah Taala, kerana tak payah tunggu arahan. Dia dah tahu dah banjir, dan kepantasan pemain tentera dalam Bailey Bridge itu, sebelum bila saya teks tu dia kata dah dalam proses menyiapkan. 2 hari selepas tu siap. Dan ini maknanya itqan fil amal, ada kesedaran di kalangan semua peringkat, khususnya penjawat awam, melaksanakan tugas itu dengan ikhlas dan pantas. Kerana orang yang mengalami masalah itu tidak sama seperti kita. Dia tidak mampu menunggu berhari-hari. Ya. Makan minum pun dalam tempoh umpamanya setengah hari, dan selewat-lewatnya sebelum pun 24 jam sampai makanan. Melainkan di tempat-tempat yang terputus. Yang terputus itu mengambil masa 1 hari. Jadi saya bersyukurlah ya, kerana dan saya ingat elok saya gunakan kesempatan ini untuk bukan saja kepada yang hadir di sini, pada semua penjawat awam, termasuk di Johor, Pahang, Kelantan, Terengganu yang lain yang bertindak, bahawa kita syukur dan bangga, dan saya ingin memberikan galakkan. Itu yang saya sebut, tanya tentang skim gaji, itu bila pendapatan negara bertambah, skim gaji jadi keutamaan penjawat awam, insya-Allah. Untuk bulan ni enggak mungkin, Pak. Tapi insya-Allah hari Khamis dalam penggulungan, bagi pihak rakan-rakan Jemaah Menteri, saya akan gulung bagi pihak JPM dan Kewangan, selain daripada yang telah dibuat oleh menteri-menteri. Saya akan berikan beberapa gambaran yang sangat positif, yang baik. Ya, dari segi hasil kita, dari segi pendapatan negara, dari segi jumlah pelaburan yang real. Ya. Ini bukan MOU. Ya. Ada orang kata, ada beza di antara MOU dengan MODU. Jadi kalau saudara yang senior, yang pernah di MITI atau penerangan tahu, pengumuman pelaburan 30 bilion. Tapi kadang-kadang 2 tahun tak sampai lagi. Jadi sebab itu saya setuju dengan rakan-rakan dalam Jemaah Menteri mengatakan elok kita gunakan kaedah yang berbeza untuk menyatakan apa yang akan berlaku bulan ini atau bulan-bulan berikutnya dari segi tindakan. Dan di antara yang kejayaan besar kita adalah untuk memperolehi dana dari IPIC dengan Abu Dhabi, dengan rundingan yang sangat baik, yang jauh melebihi jumlah yang kita unjurkan, harapkan sebelumnya. Jadi tahniah kepada Guam Negara dan jabatan dia dan semua yang terlibat dalam rundingan itu. Dan tidak sangat bergantung kepada peguam-peguam lain. Ya. Bukan saya tidak menganggap pengambilan konsultan ataupun peguam swasta itu tidak penting. Tapi saya nak tunjukkan bahawa tingkat kepakaran, keterampilan kita itu, kalau kita garap, latih, dia juga akan berikan ruang kepada yang muda. Sebab itu saya beritahu kepada Tan Sri KSN, bukan saya menentang pengambilan terlalu banyak konsultan, tapi seperti mana yang pernah saya tekankan, khidmat dalam kerajaan dulu dan 8 tahun di Kementerian Kewangan, saya saksikan kompetensi pegawai itu ada. Maknanya kalau dia perlu 1-2 konsultan bantu, itu munasabah. Ya. Tetapi dia sendiri memimpin dan mampu dan memandu dan mengemudi projek itu, dan barisan yang pejabat awam yang lebih muda
atau akan mendapat pendedahan sangat baik. Saya nak dalam pentadbiran sekarang ini, kita kembalikan balik. Maknanya tugas besar dalam penilaian itu adalah tugas penjawat awam. Dibantu sedikit. Contoh yang besar adalah IPIC. Yang tentunya bukan saja Jabatan Pegawai Negara, SPRM, Kementerian Kewangan, siapa lagi? Mana? KSN, ada lagi? Tunku Zafrul sendiri. Yang akhirnya Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Yang dimanfaatkan hubungan baik dia dengan Syekh Muhammad bin Zaid untuk meleraikan perkara. Saya hanya menumpang tuah saja. Bukti ini apa? Ini 1.8 billion dollars, 8 billion ringgit yang masuk tabung negara. Ini bukan pelaburan, ini dana tunai masuk. Maknanya kalau unjuran saya minggu lalu, 2 minggu yang lalu di Belanjawan, itu unjuran itu jauh, maknanya dengan unjuran itu membuktikan bahawa apa yang saya sebut pada ketika itu, saya yakin keadaan akan bertambah baik. Karena saya sudah maklum dengan perkara ini, cuma saya belum tahu 1.5, 1.75, 1.8. Nah, akhirnya kita peroleh 1.8 bilion, melebihi 8 bilion ringgit. Ini saya ucap, ya, tahniah, bukan dan terima kasih, penghargaan kepada semua yang terlibat. Ini, dan saya sebut kepada Syekh Muhammad Zaid dalam perbualan telefon, dan tentunya kepada Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Maknanya kalau kita serahkan trust dan keyakinan ini kepada pegawai dan beri contoh yang baik supaya jangan ada kepentingan pimpinan yang di atas ni untuk ada deal yang tidak wajar. Jadi pegawai itu boleh pergi dengan yakin dia dapat mandat penuh daripada Perdana Menteri dan Jemaah Menteri mengatakan do your best, ya, dan we trust you fully. Apa decision kita support sepenuhnya. Dan alhamdulillah ini satu contoh yang saya minta maaf kerana mengulangi, kerana ini saya tunjukkan apa? Mana kadar keupayaan dan kepakaran di kalangan kita itu ada. Dan ini mahu kita manfaatkan dan dengan sendirinya memulihkan imej penjawat awam ini sebagai sesuatu yang terbaik di negara kita dan juga di rantau kita, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dalam hal-hal lain yang tidak saya ulas pada hari ini. Tapi kalau kena banjir ini akan katanya melanda ke Sarawak dalam masa singkat. Kita doa mudah-mudahan dapat dihindari malapetaka yang lebih besar, tapi saya mahu tindakan yang sama atau lebih baik seperti mana sudah lakukan di negeri-negeri dan yang saya saksikan sendiri di Johor, ya. Malahkan saya pendekkan sikit lawatan ke Johor itu, tentunya ada cara ini, tapi kerana saya rasa alhamdulillah they are doing very well and I'm extremely proud of the performance of the entire team including the NGOs yang terlibat. Untuk Sarawak ini TPM selaraskan. Kalau apa-apa masalah dan salahnya, salah dia lah. Tapi saya percaya kita dapat kekalkan prestasi itu. Dan maknanya arahan itu patut datang sekarang. Jangan tunggu banjir baru ada arahan. Itu perlu. Yang saya lihat di Johor ni, yang istimewanya kerana sebelum banjir itu jentera sudah siap sedia harga. Dan ini yang memudahkan tindakan. Dan saya mahu hal yang sama berlaku dan sebab itu untuk JPM pada badan penguasaan lainnya dan juga Kementerian Keuangan, saya kata tak payah tunggu kelulusan belanjawan sepenuhnya kerana belanjawan telah diluluskan sebahagiannya pada bulan Disember sudah, jadi boleh teruskan, jangan tunggu macam tempatan banjir dan sebagainya, jalan, ya. Tapi ikut proses, jangan lagi jalan runding terus jadi lunding terus. Lunding itu dimasuk ke lain, jadi runding ikut tender tapi fast track, tak payah tunggu. Ada yang persoalan tanya kerana nak tunggu sehingga kelulusan itu untuk projek tambahan untuk
berikutnya mungkin. Tapi kalau untuk sekarang, arahannya ialah laksanakan segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ini apa? Jangan really good. Ada berapa?